Dan yang ketiga daripada rukun-rukun taubat, yang pertama, hendaklah seseorang itu berazam, bersungguh-sungguh di dalam hati, hendak meninggalkan dosa yang telah ia lakukan dahulu. Lebih-lebih lagi melibatkan dosa itu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia meninggalkan segala dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga, bahawa dosa yang dahulu ada ia seumpama barang yang ia meninggalkan dengan ikhtiarnya pada manzilahnya, yakni pada darjatnya dan pada tempatnya, tiada pada rupanya. Yakni bahawa dosa yang dahulu dia pernah lakukan dulu, yakni melibatkan dosa-dosa besar, maka dia kena tinggal dosa yang seumpama yang pernah dia buat dulu. Kalau dosa dahulu, contohnya dosa minum arak, dia pun nak tinggalkan dosa minum arak, maka dosa yang pernah dia buat dulu, dosa minum arak, dia kena tinggal juga dosa judi. Pakai contoh. Maka dosa yang seumpama yang pernah dia buat dahulu, dia kena tinggal juga. Dengan ikhtiarnya jelah, dengan pilihan dia sendiri. Bukan kerana dia tak boleh nak pergi main judi, dia tinggal tak, dengan pilihan dia sendiri, pada manzilahnya, pada kedudukan dia, pada darjat dia, ataupun pada tempatnya, tiada pada rupanya. Yakni bukan dosa hak minum arak tu, iaitu dosa judi. Dosa minum arak tu dia kena tinggal, dan termasuk juga dengan dosa judi ataupun dosa-dosa yang lain yang sama taraf dengan dia. Sama kedudukan, yang besar-besar dosa. Tiadakah engkau lihat bahawasanya syekh tua yang lumpuh, tua, syekh tu maknanya orang tua. Syekh ni ada tiga makna, dua makna lah. Satu, syekh merujuk kepada orang muda. Satu, syekh merujuk kepada orang alim. Kalau kira muda tua, dia alim, dipanggil syekh. Yang kedua, syekh ni berumur 40 tahun ke atas. Maka 40 tahun ke atas tu dia kira tua. 40 tahun ke bawah muda. Macam saya muda lagi lah. Dah sampai 40 lagi. Maknanya, maka syekh, yang ini orang tua yang lumpuh, yang telah mendahulu daripadanya zina. Maknanya dahulu dia pernah berzina. Dia tua tapi dalam keadaan lumpuh. Dulu dia pernah berzina, tak tahu lah dalam keadaan dia lumpuh tu dia berzina, ataupun dulu dia molek, leni lumpuh, mati sebelah dan sebagainya. Dan memutuskan jalan apabila berkehendak bahawa taubat daripada yang demikian itu. Maka dia putuskan bahawa dia tidak mahu lagi melakukan perbuatan tadi, dan dia kata dia nak bertaubat pada Allah. Di atas perbuatan dulu nak taubat dah. Maka dia kata yang demikian itu dapat akan dia taubat. Maka dia pun bertaubat, dan taubat dia dikira orang yang bertaubat. Tiada mustahil atasnya, kerana belum lagi tertutup daripadanya pintu taubat. Dan tidak mustahil taubatnya diterima oleh Allah, kerana pintu taubat tidak lagi tertutup. Bila pintu taubat tertutup? Pintu taubat tertutup yang pertama apabila nyawa duduk dekat halkum dah. Masa tu kita bertaubat pun tidak diterima oleh Allah, kerana dia sedar dah dalam keadaan nazak dah, nyawa duduk kat halkum, baru nak bertaubat, tidak diterima oleh Allah. Firaun yang terkenal dengan zalim dia, sombong dan angkuhnya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Siapa kata? Firaun. Dia mengaku dia Tuhan. Sebab apa dia mengaku dia Tuhan? Sebab Allah Ta'ala beri macam-macam pada dia. Allah Ta'ala beri sihat. Firaun salah seorang yang tidak pernah kena sakit. Tak sakit je, 500 tahun duduk tak sakit. Kemudian kaya yang bersangatan kaya, kerajaan yang begitu lama, kehidupan yang sangat mewah, pengaruh yang sangat ramai, semuanya boleh pada Firaun. Akhir sekali bila Allah Ta'ala membelahkan, wa isfarakna bikumul bahra fa'anjainakum wa awrakna ala fir'aun wa antum tanzurun. Tak kala Allah Ta'ala membelah lautan menjadi beberapa lorong, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya beserta Nabi Harun melalui lorong-lorong,
Lorong-lorong yang lautan dibelah jadi lorong tadi. Kemudian dia kata kami tenggelamkan mereka. Fa'anjaynahum wa aghraqna ala fir'aun. Kami selamatkan kamu Musa, Harun dan pengikutnya, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ali fir'aun, puak-puak Firaun. Masa Firaun duduk dekat tengah-tengah lautan, lautan tadi yang terbelah tu daratan dia kering. Padahal dia air, asalnya air kering. Kemudian kiri kanan tu dia tengok air, dia pun setuh air kiri kanan, dia pun tahu ini adalah mujizat, bukan sihir. Ahli sihir tak mampu buat macam ni. Kemudian bila dia sedar saja ahli sihir, akhir sekali laut tadi terkatuk balik. Bila laut tadi terkatuk balik, maka ketika itu dia hampir-hampir mati dah. Dia berkata, Firaun berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Bila dia kata, bila nyawa duduk dekat halqum dah ni, maka dia pun kata, saya beriman dah. Yakni dengan erti kata nak bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Taubat yang macam ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana nyawa duduk kat halqum dah. Selagi mana nyawa di kandung badan, lagi itulah kita boleh bertaubat. Dan pintu taubat tidak tertutup. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Ghafur. Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya dengan syarat hamba-hamba dia ikhlas dalam melakukan taubat kepada Allah. Yang kedua, taubat tidak diterima oleh Allah Ta'ala apabila matahari naik belah barat, jatuh belah timur. Hari ini matahari naik belah timur, jatuh belah barat. Selagi mana matahari naik belah timur, jatuh belah barat, lagi itulah pintu taubat dia terbuka. Maka apabila matahari naik belah barat, jatuh belah timur, pintu taubat tertutup. Sebelum matahari nak naik belah timur, akan berlaku cuaca yang sangat panas. Sebab apa panas? Dalam satu hadis riwayat daripada Tirmizi, Nabi kata dalam satu kuliah tu digambarkan kuliah maghrib kerana matahari dah tenggelam. Nabi tanya pada sahabat Nabi, wahai sahabat, ke mana perginya matahari? Matahari dah tenggelam. Matahari dah tenggelam di atas, sekarang ni matahari dah terbenam, ke mana perginya matahari? Sahabat Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul Maha mengetahui. Katanya Rasulullah, matahari pergi menghadap Allah. Matahari ni dia tenggelam ni, lepas dia tenggelam dia menghadap Allah Ta'ala, dia akan repot pada Allah. Apabila sampai satu peringkat manusia terlampau engkar kepada Allah, banyak sangat maksiat. Banyak sangat maksiat. Pergi sini ada, pergi sana ada, maksiat merata-rata. Dan kebaikan sangat sikit. Dan perbuatan perkara-perkara kebaikan ni tidak dapat sambutan. Perkara-perkara kemungkaran ni dapat sambutan yang begitu banyak. Orang terlampau ramai buat maksiat, maka malam matahari pun menghadap pada Allah. Matahari kata, ya Allah, aku tidak mau lagi keluar. Kamu keluar dah. Dan Allah Ta'ala kata, keluar kamu daripada belah timur. Maka matahari pun keluar. Bila dia balik saja, dia kata tambah keluar. Maksiat semakin banyak. Maksiat semakin banyak. Bila maksiat semakin banyak, sampai pada satu peringkat Allah Ta'ala simpan matahari tadi selama 3 hari 3 malam. Matahari tak keluar. Sebab tu kita dekat negeri akhirat, di antara saksi kita yang kita melakukan perbuatan di atas muka dunia adalah matahari. Matahari kabur ni, sekian pukul ada dalam majlis ilmu, sekian pukul ada di masjid, ada di surau, sekian pukul ada di surau heboh. Matahari kabur. Dia akan jadi saksi kepada kita. Maka dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala simpan matahari beberapa hari. Bila simpan matahari beberapa hari, katanya di bawah arasy Allah Ta'ala. Kemudian matahari pun naik belah barat. Sebelum nak tu, matahari ni dia panas dah. Oleh akibat dia tengok maksiat banyak, jadi semakin panas. Sebab tu cuaca jadi sangat panas. Kemudian bila cuaca sangat panas, disimpannya matahari. Bila simpan matahari, orang pun tidur malam, tunggu matahari keluar, tak keluar-keluar. Bila tak keluar-keluar, ada beberapa golongan yang sedar. Golongan yang pertama adalah golongan yang sembahyang tahajud.
Dia bangun semayang malam, dia tunggu subuh. Lepas tu dia masuk subuh, dia semayang subuh, dia tunggu curah nak makan roti canai. Tengok gelap pas sudah. Gelap. Betul-betul gelap, tak cerah-cerah. Maka dalam keadaan macam tu, dia pun sedar ahli tahajud. Dia pun sedar masa ketika tu dia gerak anak beranak dia kabur kena bangun dah ni. Kaki pintu taubat nak tertutup dah. Dia pun buat orang yang sedar. Yang kedua, orang yang sedar adalah orang penghafal Quran. Orang yang penghafal Quran, dia bangun malam-malam dia hafal Quran, dia hafal baca, dia kata kadar ni kalau lepas main subuh ni memang cerah dah. Dia baca-baca gelap lagi. Dia baca-baca gelap lagi. Kemudian hak bangun sebelum ada subuh tadi, dia baca hafal Quran, patutnya cerah dah, tapi gelap sama. Gelap sama, maka dia sedar bahawa matahari tidak keluar-keluar. Golongan yang ketiga adalah golongan yang pergi masjid ke surau, yang tiap-tiap harinya hatinya bergantung pada masjid dan surau. Jadi siapa yang hati dia ingat surau, ingat masjid, tujuan ingat surau, tujuan ingat masjid, nak belajar, nak buat amal ibadat. Ada orang juga pergi surau, pergi masjid, pergi batang, dia pergi curi paip-paip air. Kita tengok nak ambil wuduk, air tak ada, hilang. Jadi akhir sekali dia pergi semayang berjemaah. Dia semayang berjemaah, semayang subuh, tunggu, tengok gelap sungguh. Maka dia tahu ketika itu matahari tidak keluar. Golongan ini akan balik rumah, kemudian kejut keluarga-keluarga, beritahu dan buat amal ibadat, tak ambil berat dah orang lain. Tidak ambil berat dah orang lain. Golongan yang kedua yang tidak sedar, golongan ahli dunia. Duduk dekat kelab danduk reggae. Danduk. Mem joget sampai ke pagi. Sampai ke pagi, Allah cerah pagi dah. Lewat dah pagi, keluar tengok malam lagi, masuk semula. Masuk semula, joget pula. Ni set dandut. Ni kumpulan dandut ni ataupun ahli dunia. Maka ahli dunia tidak sedar dah ketika itu. Ketika itu tidak sedar. Yang sedar pun minta tolong orang tu, orang-orang yang ahli akhirat pun sibuk dengan dia ibadat dia. Tiba-tiba masa ketika itu matahari naik belah barat. Masa naik belah barat, pintu taubat tertutup. Maka ketika itu orang menangis, meraung, macam-macam keadaan. Kata ulama, kalaulah sebelum pada tu memang ibadat dia macam tu lah, tidak ditambah dah lagi selepas matahari naik belah barat. Kalau maksiat dia banyak tu lah, tidak ditambahkan lagi. Lepas pada tu dia buat maksiat, tidak dikira dah. Tak ada apa dah. Dan dia taubat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam keadaan yang pertama, nyawa duduk kat halqum. Yang kedua, dalam keadaan matahari naik belah barat. Maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata kerana pintu taubat belum tertutup daripadanya. Belum lagi tertutup daripadanya pintu taubat, dan pintu taubat belum lagi tertutup, tiada dapat ia meninggalkan dengan kehendaknya akan zina, dan memutuskan jalan kerana ia tiada kuasa sekarang atas mengerjakan yang demikian itu. Maka tiada kuasa atas meninggalkan dengan ikhtiarnya, maka tiada patut disifatkan akan dia dengan bahawasanya yang meninggalkan baginya dan yang menegahkan akan dia daripadanya, kerana ia lemah dan tiada kuasa lagi. Baik, kita tengok. Jadi orang yang macam ni, dia beri contoh ni orang yang lumpuh. Maka orang yang lumpuh ni, kalau dia nak bertaubat, boleh dia bertaubat, kerana pintu taubat tidak tertutup. Dan tiada dapat ia meninggalkan dengan kehendaknya akan zina. Jadi nak beritahu memang zina dia tak boleh nak tinggal dah, dia tak boleh nak buat dah zina. Sebab apa dah dia nak buat dah zina? Boleh jadi dengan sebab dia lumpuh dah. Dulu boleh jadi tak lumpuh, dia pergi tempat zina. Sekarang ni tak boleh dah. Dan memutuskan jalan kerana ia tiada kuasa sekarang. Oleh kerana dia tak boleh berzina, dia putuskan, dia kata tambah berzina dah, tambah buat dosa dah. Atas mengerjakan yang demikian itu, maknanya dia kira tambah buat dah. Maka tiada kuasa atas meninggalkannya dengan ikhtiar. Maka dia pun tak mampulah nak meninggalkan tadi dengan pilihan dia. Maka tiada patut disifatkan akan dia dengan bahawasanya yang meninggalkan baginya
dan yang menegahkan akan dia daripadanya. Maka kita tak boleh katalah dia ni, nak sifatkan dia ni, dia tinggal disebabkan dia ni tak mampu nak buat. Boleh jadi memang betul-betul dia nak bertaubat kerana Allah Ta'ala, kerana ia lemah dan tiada kuasa. Maka kita tak boleh nak sifatkan dia ni, dia tinggal ataupun dia ni nak meninggalkan perbuatan tadi disebabkan dia lemah. Memang boleh jadi sebab dia tak rak sungguh, dia tambah buat perkara mungkar. Tapi boleh jadi juga dengan sebab dia betul-betul ikhlas, betul-betul nak meninggalkan perbuatan tadi, nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ia kuasa atas barang yang iaitu seumpama zina. Tapi dia boleh buat perkara lain, perbuatan dosa-dosa besar lain. Okey, zina dah tak mampu dah, lumpuh dah. Kita pun kata, sebab mu lumpuh, mu tak zina tu. Sebab mu lumpuh, mu tu. Boleh jadi juga sebab dia lumpuh, tak boleh buat perkara mungkar. Tapi boleh jadi juga dengan sebab dia betul-betul ikhlas pada Allah. Dengan sebab Allah Ta'ala uji dia macam tu, dia mari risau, ingat sungguh. Mujur Allah Ta'ala beri macam ni. Sebab tu saya kata dah, kita kena ada ayat mujur. Bila naik motor rebah, patah sangat, mujur tak patah tekuk. Kena ada ayat mujur. Baru kita rasa syukur pada Allah. Piti hilang 50 ya, mujur dok 100 ya. Dia gitu. Maka dia kata boleh jadi sungguh dia ni tinggalkan, dia betul-betul nak ikhlas, nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kena ingat, kadang-kadang dosa lain dia mampu lagi buat. Walaupun lumpuh, dia kata dia mampu lagi buat yang seumpama dengannya. Walaupun dia tidak kuasa dah nak buat tadi tu, maka dia kata barang yang iaitu seumpama zina. Dia boleh buat dosa macam zina juga, tapi tak berzina lah. Dan yang memutuskan jalan pada tempatnya dan darjatnya, seperti menuduh orang akan zina. Dia tak berzina dah, belah-belah lupuh, tuduh orang lagi berzina. Ni nak beritahu dosa juga. Jadi bila dia bertaubat, baik, betul kamu nak tengok. Kalau betul kamu bertaubat dengan sebab kamu tak mampu dah nak buat perkara macam tu, maka kamu kena tinggal agak perkara-perkara lain yang dosa dia macam dosa berzina. Yang dosa dia macam dosa zina, seperti apa? Menuduh orang berzina. Dosa besar menuduh orang berzina ni. Ijtanibu sab'a mubiqat. Tinggallah kamu 7 dosa besar. Dalam satu hadis. Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa dia dosa besar tu wahai Rasulullah? Asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru, yakni melakukan sihir terhadap orang lain dalam keadaan perkara yang tidak sebenar. Laku sihir, jadi nak beritahu dosa besar. Buat zalim ke orang, buat khianat ke orang. Yang ketiga waqatlul